Tuan, ke mana Melayu nak pergi? Oh, sekarang semua Melayu. Kita tidak menafikan tentang pentingnya bangsa. Allah Subhanahu wa ta'ala yang jadikan manusia ini ada bangsanya. Tapi bangsa tidak pernah menjadi prinsip. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Kami jadikan kamu lelaki dan wanita. Kami ciptakan kamu lelaki dan wanita, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah. Ada bangsa, ada kabilah. Nabi SAW Nabi tahu kepentingan ini. Dalam bab pusaka turun kepada kaum keluarga, turun pada anak kita. Seorang bapa dia tak boleh berkata, saya wasiat pusaka harta saya jangan bagi ke abang hang, pasal dia tak pernah balik tengok aku. Wasiat dia tak pakai, kerana pemberian itu telah Allah tetapkan bagi. Soal dia derhaka, dia jawab dengan Allah. Tapi soal dia titis anak keturunan, agama bagi ke dia. Dan kadang-kadang bapa kadang-kadang dia wasiat macam tu, esok bukan masalah dia, hak tinggal tu berkelahi. Tapi tak apa, yang penting bangsa ada nilai. Tapi bangsa tidak boleh menjadi prinsip sehingga kita memutuskan benar ataupun salah satu perkara berdasar kepada bangsa. Oleh kerana yang buat benda ni ialah keturunan saya, anak pinak saya, bangsa saya, macam mana pun saya kira betul. Oleh kerana yang buat ni orang lain, bukan bangsa saya, macam mana saya akan kira dia salah? Ini tak betul perhitungan yang seperti ini. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan kamu jadikan kebencian kamu kepada satu puak menyebabkan kamu tak adil. Adillah, kerana adil itu lebih dekat kepada takwa. Hatta benci di antara agama menyebabkan kita tak adil pun tak boleh. Abu Ubaidah Al-Jarrah apabila diminta Yahudi kata, adillah wahai Abu Ubaidah. Abu Ubaidah kata, hampa lebih aku benci daripada kera dan khinzir. Betul-betul dia bagi. Tapi Allah memerintahkan supaya aku adil. Kebencian tidak boleh menyebabkan aku tak adil. Tak payah kau minta, aku akan adil. Itu Islam. Teras kepada pemerintahan dalam Islam bukan terasnya memotong tangan pencuri, tidak juga terasnya menyebat orang yang berzina, tapi terasnya ialah justice, keadilan. Semua hukum-hukum yang disebut oleh Quran itu ialah mekanisme untuk mencapai keadilan, bukan teras keadilan. Kita laksanakan hukum itu kerana nak mencapai keadilan. Bermakna jika ada masa pelaksanaan itu tidak mencukupi syarat dan keadaan tidak mengizinkan sehingga pelaksanaan itu menyebabkan ketidakadilan berlaku, maka pelaksanaan itu wajar ditangguhkan seperti mana Umar bin Khattab menangguhkannya. Sehingga ke peringkat itu dalam soal keadilan kalangan manusia, Allah Subhanahu wa taala jadikan bangsa. Tapi Nabi SAW dalam hadis yang Abu Daud menyatakan bahawasanya Nabi larang asabiyah. Dalam riwayat yang bertaraf hasan, Nabi menyatakan al-asabiyatu an tu'ina qaumaka 'ala zulm. Asabiyah itu kau tolong kaummu sekalipun dia zalim. Kita boleh tolong kaum kita. Nabi suka dengan puak ataupun kabilah klan. Nabi suka dengan al-Asy'ariyin. Kabilah Al-Asy'ariyin ni kerana dia apabila korang bekalan di kalangan mereka, mereka akan
jama'u ma 'indahum fi ina'in wahid summa iqtasamu bainahum bisawiyah, kata Nabi. Dia akan himpunkan apa yang mereka ada. Kabilah Asy'ari ini bila makanan kurang, apa kurang, dia punya bagusnya sikap membantu puak dia tu, dia akan himpun makanan ni dan kemudian dia akan bahagikan di antara mereka dengan cara yang sama rata. Nabi puji, Nabi kata wahum minni wa ana minhum, aku di kalangan mereka, mereka di kalangan aku. Yakni sikap tolong menolong, tolong bangsa, Nabi suka. Dengan syarat, tolong bangsa kita jangan sampai penanya bangsa orang, zalim orang. Tapi kalau nak tolong Melayu, tolong Melayu, tak ada masalah. Cina tolong Cina, tak ada masalah. Tapi apabila kita tolong Cina, tolong Cina, nak tindas Melayu, Melayu tolong Melayu, nak tindas Cina, itu bermasalah. Itu bermasalah. Yang boleh menyelamatkan Melayu, Islam. Tapi bukan Islam seperti teksi buruk di Kahirah. Bukan Islam dalam erti kata prinsip yang sebenar. Sekarang Islam pakai tafsiran. Orang bukan Islam masuk masjid, satu dunia bising. Saya tidak menyebelahi mana-mana. Sebelum ini pun saya sangat baik, alhamdulillah, sama ada dengan pimpinan UMNO ataupun dengan pimpinan PAS. Tapi pilihlah isu yang agak munasabah. Jika orang bukan Islam tak boleh masuk masjid, apa cerita dengan perwakilan pada zaman Nabi yang datang berjumpa dengan baginda dalam masjid? Dulu zaman Nabi bukan ada pejabat. Nah, ni pejabat Nabi, ni masjid Nabi bukan ada lagi. Semua urusan dalam masjid. Ada dia Nasrani daripada Najran, ada Yahudi datang, mereka datang berjumpa dengan Nabi dalam masjid. Nabi putuskan antara mereka dalam masjid. Perwakilan yang dihantar. Bahkan dalam hadis Sumamah bin Usal, yang mana tawanan yang Nabi tangkap itu dia bukan Muslim, dia ditangkap kerana dia mempunyai masalah pengkhianatan dengan orang Islam, maka Nabi tambak dia dalam masjid. Tentera tambak dia lah, bukan Nabi. Tentera tambak dalam masjid. Nabi tak kata apa, Nabi biar supaya dia tengok tiap hari orang semayang, orang apa. Akhirnya bila bebas, dia pergi mandi, dia patah balik, dia mengucap. Saya tak tahu, saya tak kenal Wahabi itu dia punya hal, bukan saya punya hal. Tetapi menyebut bahawa orang bukan Islam tak boleh masuk masjid, itu suatu benda yang berat. Dahlah orang Islam sendiri tak boleh ceramah dalam masjid, yang bukan Islam nak masuk pun dah tak boleh masuk. Dulu saya cadangkan masjid Cina di Malaysia, nampak harap-harap mereka buat masa saya jadi mufti. Dia apa kata masjid Cina, masjid bumbung Cina? Bukan masjid bumbung Cina. Memang masjid di Malaysia pun ramai yang Cina yang buat. Tu Cina heran, buat masjid boleh, masuk tak boleh. Masa buat tu dia masuk dah, pas buah kapet tak boleh. Masjid yang mana mereka boleh cakap dalam bahasa mereka faham, supaya mereka tak rasa agama ini eksklusif untuk orang Melayu. Tapi Islam inklusif untuk semua. Dan dia bukan rasa sebab tu dulu hang masuk Melayu ah. Dia kata hang masuk Melayu. Mana boleh masuk Melayu? Kita pergi di negeri Cina, ramai orang Islam di negeri Cina. Dan Cina ni dia sebenarnya dia bukan anti Islam, dia anti semua agama, dia kerajaan komunis. SPL-nya dia bukan target Islam, sebenarnya dia agak lunak dengan Islam, lain agama lain dia taruh semua. Tapi yang pentingnya ialah kita jadikan orang keliru tentang Islam. Sebab itulah bila asing masuk Islam dia kena ubah nama, tapi awang tak kena ubah nama. Walaupun dua-dua bukan nama Arab. Pasal apa? Ramai orang bin Awang. Saya silap masa tu, saya tengah ceramah, saya tak perasan ada Profesor Awang Sarian depan saya. Saya ceramah macam ni, saya jenuh minta ampun kat dia. Saya kata saya tak bermaksud. Saya kata tapi nak ceritanya orang nama Awang tak ada masalah. Tapi bila dia nama asing, you kena ubah nama. Nanti akhirat Tuhan panggil tak boleh. Dia tahu. Oh,
Pasal apa? Mesti nama Islam. Nama Islam apa? Dia berbual alhamdulillah. Okeylah. Ni awang. Ni bukan nama Arab. Awang putih. Apa lagi? Suparman apa macam-macam lagi lah. Saya bukan hina nama, tapi itu juga bukan nama Arab. Pasal apa boleh? Pasal dia Melayu. Pasal dia Melayu. Jadi orang bukan Islam di Malaysia rasa keliru. Yang mana satu?